Okey, Assalamualaikum. Saya akan bincangkan question untuk alkohol yang saya termiskan. Okey, dia kata untuk question 7 ni alcohol, compound P is an alcohol. Lepas tu dia kata upon oxidation dengan acidified KMnO4 in a strong oxidizing agent, a ketone Q is formed. So kalau kita ada alkohol undergo oxidation, maksudnya ini adalah secondary alcohol. Okey. Lepas tu dia kata alkohol ni react dengan PBr3. So daripada COH secondary. So ini ada hidrogen. Tak tahu sini apa. Lepas tu dia akan bagi R. So yang ini kita akan dapat Br kat atas ni. Ini adalah P, ini adalah compound R. Lepas tu is then purify and reflect in dry ether along with Mg metal to form Grignard reagent. So ini nak dapat Grignard reagent C. Daripada Br akan jadi Mg, Br dan H. So ini adalah Grignard reagent kita. Compound S. Lepas tu dia kata S treated dengan Q. Mana Q tadi? Q adalah ketone kita. So S tambah dengan Q, ketone C, tak tahu siapa, ini Q, untuk dapat 3,4-dimethyl-hexanol. So kita boleh drawkan the structure 3,4-dimethyl-hexanol ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexanol. 3, 4, ada 2 metal. Hexanol pada karbon nombor 3, 3 hexanol. Pada karbon nombor 3 ada OH juga. So daripada structure ni, dia adalah hasil tambah bagi compound MgBr tadi. Ini MgBr kita compound S dengan juga bukan yang ni salah ni jawapan ni. Ini adalah kita punya double bond O. Okay. Kita punya Q, compound Q. Okay, so macam kita tahu, kita kena tengok dekat carbon yang sebelah bond yang dekat dengan COH. So carbon yang ni lah. So tengok bond keliling dia, tengok mana yang akan bagi bilangan karbon yang sama kiri dengan kanan. Kenapa pula? Sebab kalau awak tengok Q ni dengan S ni, Q dengan S ni datangnya daripada compound yang sama which is P. Betul tak? Ni boleh dapatkan Q dapat ketone tadi kan? So, bilangan karbon dia mesti kena sama juga. So, kalau kita tengok kat sini, possible bond kat sini boleh dipotong ataupun di sini ataupun di sini. Tapi, kalau kita potong bond yang ini, kita akan dapat 2 karbon sini dan seterusnya selebihnya lah yang kat sini. So, tak sama bilangan dia. Kalau karbon sini pun sama, tak akan sama bilangan dia. So, kita hanya boleh potong karbon dekat sini sahaja. Okay. Bila awak potong kat sini, belah kanan ni akan ada 4 karbon. Dan belah kiri ni pun akan ada 4 karbon. Okay. So, kita pun tulis balik. Ni potong yang ni. Maksudnya yang ni lekat dekat situ, ini akan datang daripada kita punya Grignard reagent. Sebab dia tak ada OH kat sini kan. So, tulis balik CH, CH2, CH3, bawah ni CH3 dan letakkan dekat tempat yang kita combine tadi. Saya bawa hidrogen ni atas. Ni hidrogen tak atas sini, yang ni hidrogen ni. Tempat yang kita potong tu, tambahkan double bond O. Macam tu. So ini adalah kita punya Grignard reagent. Grignard reagent pula aku ni. Betul lah, Grignard reagent kita. So ini bukan double bond O. Yang ni adalah kita punya Grignard reagent. So yang ni awak akan letak awak punya MgBr kat sini. Okay, attach dengan Mg. Ini susah sangat saya tulis macam tu. GBr kat sini, okay. So ini adalah compound S kita. Dan satu lagi, yang sebelah satu lagi yang ni, rewrite juga balik, bawa turun bawah. CH3, CH2, tapi bahagian OH tukarkan jadi double bond O.
So yang ni adalah kita punya ketone. So ini adalah compound Q kita. So kita bolehlah deduce, terbalikkan dia ke belakang. So yang ni buangkan MgBr. So dapatkan Br sahaja dan terusnya carilah OH. So akan dapat compound P, Q, R dengan S macam ni. Okay. Dan diminta juga write all the equation for the reaction involved. So yang ni ada oxidation untuk ketone tadi. Lepas tu ini ada substitution reaction alcohol dengan Br ni. Lepas tu yang ni adalah formation of the Grignard reagent, Mg in a dry ether, daripada haloalkane jadi MgBr, dan seterusnya adalah combination daripada carbonyl lawak dengan Grignard reagent untuk form 3,4-dimethyl 3-hexanol. Itu question nombor 7. Okay. Kita tengok question number 8. Yang ni diminta chemical test antara 1-butanol dengan 2-propanol. So kalau kita perhatikan 1-butanol adalah primary alcohol, ini adalah secondary alcohol. So korang boleh bezakan dengan Lucas test. Okay, so guna Lucas test kat sini. So statekanlah equation dia dengan juga apa observation yang ada. Lepas tu yang ni pula benzin dengan cyclohexanol. Cyclohexanol bentuk macam ni. OH. Okay, cyclohexanol benzene yang ada benzene ring lah kat dalam. Okay, yang ni secondary alcohol. So kalau korang nak buat Lucas test boleh juga. Sebab ini akan bagi no reaction for the benzene. Dan yang ni akan bagi Lucas test secondary akan dapat result cloudy within 5 to 10 minutes. Okay. Dan nombor 3, yang ini adalah tertiary alcohol dan ini adalah secondary alcohol. Macam kita tahu tertiary, lukislah gambar dia. So ini pun boleh buat Lucas test juga. So tertiary akan dapat immediately. Kalau secondary dapat within 5 to 10 minutes. Okay. Question number 9. Yang ini dibagi tahu alkohol C4H10O. So ada OH kat belakang tu sebab dia kata alkohol kan. Which has several isomer give the following observation. Isomer L, they give negative result. So sebenarnya kita buat je dulu semua isomer yang ada. Ada 4. So kita buat 1, 2, 3, 4. Yang pertama letakkan OH kat hujung sekali. Isomer pertama. Isomer yang kedua, C1, 2, 3, 4. Yang ni letak kat hujung kan. So sekarang OH kita ubah position. Yang ni adalah dia punya positional isomer. So ini ni adalah 1-butanol. Yang ni adalah 2-butanol. Okay. Nombor 3, isomer yang possible. So sekarang kalau letak nombor 3, carbon nombor 3 kat sini dah tak ada beza dah. So apa yang kita boleh buat, kita tukarkan kepada chain isomer pula. Okay. So letakkan OH kat sini. Satu letakkan primary ni. So ini ada hydrogen lah. Ini ada CH3. Ini CH2. Okay. Dan nombor 4, carbon yang sama ada 3 carbon CH3. Yang ni instead of letak dekat carbon yang primary, kita letak dekat carbon yang tertiary kat sini. So akan dapat yang ni adalah kita punya primary alcohol. Yang ni secondary alcohol, yang ni adalah primary alcohol, yang ni adalah kita punya tertiary alcohol. Okey, lepas tu dikata kat sini isomer L give negative result dengan Lucas reagent. And from butanoic acid when oxidized with acidified potassium dichromate solution. Yang ini adalah strong oxidizing agent. Ni ada hint kat sini bagi tahu butanoic acid react dapat butanoic acid bila react dengan strong oxidizing agent. Maksudnya kita punya isomer L adalah kita punya primary alcohol. Okay. Dan dikata dia dapat butanoic acid, maksudnya yang possible adalah yang ini. Ini adalah kita punya isomer L. Sebab kalau yang ni primary juga tapi dia tak akan bagi butanoic acid. Okey, dia akan bagi 2-methylpropanoic acid. Yang ni dia akan bagi butanoic acid. Dan dia confirm lagi dikata bagi negative result dengan Lucas reagent. Yes, primary alcohol dia tak ada turn immediately. Dia tak turn cloudy. Okey, within 10 minutes. Seterusnya, isomer M dikata optically active and give positive result dengan iodine and AOH. Yang ini adalah iodoform test. Okay, untuk iodoform test maksudnya dia kena ada CH3, COH dan seterusnya. Okay, so kalau ikutkan structure, yang ini possible. Okay, yang ini ada.
Ini ada methyl carbonyl structure. Dan kalau tengok dia kata optically active, yang ini adalah kita punya chiral carbon. So dia ada group yang berbeza. So kita boleh kata yang ini adalah kita punya isomer M. Okay. Dan seterusnya isomer N react instantly dengan Lucas reagent. Instantly, immediately maksudnya dia adalah tertiary. So kita tahu yang ini adalah isomer N. Siap. Does not decolorize acidified solution of potassium dichromate. Yes, tertiary alcohol tak akan undergo oxidation. So awak akan dapat teruslah. Expanded above maksudnya okay dah siap. Okay. Ni explanation dia dan dia minta awak tuliskan equation. So awak tuliskanlah equation dia. Ni explanation awak lah. So boleh pause video ni untuk awak tengok explanation punya part ni supaya waktu exam awak tahu macam mana nak jawab. Okay, wajib tulis ayat-ayat ni. Kena cerita. Okay, kalau perlu salin balik apa benda yang dia state ni, salin balik. Tengok ni dia salin balik. Kata primary alcohol sebab give negative result dengan Lucas reagent. Salin balik. Salin balik ayat tu, tulis balik. Okay, negative result with Lucas reagent. Buat dot primary alcohol. Macam tu pun tak apa. Asalkan awak salin balik apa yang dia bagi tahu, lepas tu awak deducekan. So daripada statement yang ni, dia adalah primary alcohol. Macam tu. Okay. Okay, seterusnya kita akan tengok untuk phenol pula nanti.